Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini. Okey, hari ini kita akan belajar satu tajuk iaitu mengenai jiran. Okey. Cikgu percaya setiap dari kita mempunyai jiran. Tidak kiralah jiran itu beragama yang berlainan bangsa atau berlainan agama, dia tetap menjadi jiran kita. Okey, cikgu nak petik daripada hadis daripada berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah. Okey. Yang bermaksud sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jiran. Iaitu daripada Abu Hurairah. Okey, di sini menegaskan bahawa kita harus memuliakan jiran. Okey. Okey, asalnya jiran tu apa? Jiran itu, definisi jiran sendiri, jiran itu maksud dia orang yang duduk di sekeliling kita. Itu orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Tak kiralah jiran tu dari belakang rumah kita ke, depan rumah kita ke, tepi ke, kiri kanan, selagi dia meliputi 40 buah rumah, selagi itu dikira sebagai jiran kita. Okey. Sebelum kita memulakan pelajaran lebih lanjut, cikgu nak memastikan semua pelajar, terutamanya pelajar cikgu, berada dalam keadaan sihat, mematuhi SOP dan jarakan sosial. Jangan keluar rumah kalau tak ada apa-apa benda yang penting. Okey, kita akan melanjutkan pelajaran kita iaitu pelajaran yang ke-27. Okey, semua boleh rujuk buku teks. Okey, buku teks. Okey, buku teks, muka surat 205. Okey, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai adab berjiran, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan kepada jiran beliau. Kita mesti mencontohi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu kita kena tahu juga apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan terhadap jiran beliau. Okey. Yang di sini cikgu nak memberikan 5 contoh. Yang pertama iaitu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat terhadap jiran beliau. Yang pertama iaitu melayan jiran dengan baik. Melayan jiran dengan baik walaupun jiran bukan beragama Islam. Okey. Mungkin jiran kita jiran sebelah rumah kita, kiri atau kanan, depan atau belakang, beragama lain, beragama bangsa lain, beragama Hindu, Kristian, Buddha. Kan? Malaysia sendiri, negara kita sendiri mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Jadi, peluang kita untuk mempunyai jiran yang berlainan bangsa dan agama itu mempunyai potensi yang tinggi. Okey? Sebab mengajar kita untuk menghormati agama lain selagi dia tidak mendatangkan mudarat kepada agama Islam. Okey. Jangan disebabkan jiran kita mempunyai berbangsa lain, berbangsa India ke, Cina ke, apa-apa bangsa, dan apa-apa dia menganut apa-apa agama, kita tidak menghormati beliau yang berlainan agama. Kita tidak menghormati beliau yang berlainan agama. Okey? Apabila kita menghormati jiran yang berlainan agama, barulah jiran akan memandang Islam dengan perasaan ataupun dengan prasangka baik. Ya, kita kena tunjukkan dulu apa yang Islam ajar. Sebenarnya Islam bukan agama yang resis. Okey? Sebenarnya apabila kita mempunyai jiran yang berlainan agama dan bangsa, kita sebenarnya dapat mempelajari budaya, adat,
Contohnya macam perayaan atau hari-hari suci yang dianuti oleh jiran kita. Kita sebenarnya boleh belajar sedikit sebanyak tentang agama mereka, mungkin masakan dan sebagainya. Okey. Poin yang kedua, contoh adab yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam berjiran, iaitu beliau meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib dalam rumah. Okey. Perasan tak apabila kita pergi beraya atau berkunjung ke rumah-rumah, kita ditegaskan untuk memberi salam dari jauh. Di depan pintu rumah, kita dah seharusnya memberi salam dengan nada yang kuat. Supaya kenapa? Supaya orang yang di dalam rumah tu, mungkin ada anak perempuan ke apa yang tidak bertudung, boleh cepat-cepat sarung tudung, tutup aurat, supaya kita tak ternampak apa yang dalam rumah. Okay, mungkin rumah-rumah tu bersepah ke apa, kan kita tak tahu. Mungkin dia mendengar, orang dalam rumah tu mendengar ada orang beri salam di luar, cepat dia kemas rumah, cepat-cepat tutup aurat. Okay, itulah kebaikannya supaya tak ternampak aib di dalam rumah. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu Rasulullah SAW menyuruh Abu Zar membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Okey, memperbanyakkan kuah. Apatah lagi sekarang ni bulan puasa, kita ditegaskan untuk melakukan banyak ibadat. Okay, sebelum puasa ni kita memasak banyak lauk kan. Kita tegaskan untuk banyakkan kuah. Okey. Kenapa? Kita boleh bagikan kepada jiran. Kita tak tahu jiran makan apa. Mungkin hari ini kita makan ayam ke apa. Mungkin jiran sebelah kita tak tahu dia tak ada makanan ke sebagainya. Okey. Tegas untuk memperbanyakkan kuah. Apabila kita sendiri bahagi makanan kepada jiran, pertama kita kena dapat pahala. Lebih-lebih lagi sekarang ni bulan puasa, lagilah berlipat kali ganda kita dapat pahala. Lepas tu apabila kita memberi kepada jiran, mungkin jiran akan membalas lagi dengan apa-apa lauk atau apa-apa makanan yang beliau ada. Di situ kita boleh merasa masakan masing-masing. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada poin yang keempat, iaitu Rasulullah SAW menyuruh supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Okey. Contohnya, kalau kita ni ada barang yang nak jual atau kita sendiri adalah penjual, kita lebih digalakkan untuk bertanya kepada jiran sebelah rumah, belakang, depan. Kita beri keutamaan kepada beliau dulu supaya jiran ni tak terasa diabaikan atau rasa tersisih, supaya dia tahu yang dia ni berjiran, ada jiran yang menyayanginya. Okey. Supaya jiran tu merasa dihargai, rasa kewujudan. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada poin yang kelima, iaitu yang terakhir, apa yang Rasulullah SAW lakukan dalam kehidupan beliau terhadap jiran beliau. Yang kelima iaitu memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Okey. Yang ni sebenarnya ramai antara kita yang buat, dan ada juga yang terlepas pandang. Okey, secara fitrahnya manusia itu suka dihargai. Okey. Dengan cara memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Okey. Apa-apa hadiah, tidak kira hadiah itu sekecil-kecil hadiah, semahal-mahal hingga semurah-murah hadiah, walau apa yang kita beri sekalipun, apabila kita beri kepada jiran akan suka. Okey. Apa yang ditunjukkan di sini iaitu manusia suka dihargai. Apabila kita memberi sesuatu kepada jiran, tidak kiralah apa sekalipun, dia akan rasa diri tu rasa penting, rasa kewujudan dia, rasa dia sebagai jiran yang
yang paling utama dapat mengeratkan silaturahim. Okey. Itu sebenarnya 5 perkara tadi yang cikgu sebut sebenarnya banyak masyarakat kita sebenarnya dah lupa. Apalagi masyarakat sekarang, apalagi yang duduk di bandar, ada juga yang masih mengamalkan, tapi kebanyakanlah budak-budak muda sekarang kurang. Okey, kurang disebabkan kesibukan dan sebagainya lah. Okey. Okay, di sini juga cikgu nak petik daripada hadis sahih daripada Anas bin Malik, iaitu Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud tidak beriman sesiapa yang tidak dalam keadaan kenyang sedangkan dia mengetahui jirannya sedang kelaparan. Okey. Hadis ini menyatakan, okay, kita sebagai jiran, kita tahu jiran sebelah rumah kita mungkin tidak mampu ataupun kurang mampu, atau ahli keluarga tu dalam keadaan kelaparan. Okay. Sedangkan kita di rumah kenyang, banyak makanan. Sedangkan kita tahu benda tu tetapi kita tidak berkongsi makanan. Dalam hadis ini cakap tidak beriman sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang. Okay, kita sedap-sedap tidur, sedap-sedap, tapi jiran kita tahu dia orang lapar, dia orang tak cukup makanan. Mana common sense kita untuk sebagai seorang jiran? Okay, sedangkan kita seorang Muslim. Okey, seterusnya kita pergi kepada hak dan kewajipan terhadap jiran. Di sini terdapat 3 kategori. Cikgu gariskan 3 kategori. Okey, yang pertama iaitu Muslim dan kerabat. Mungkin jiran kita tu adalah ahli keluarga kita, kerabat kita. Yang kedua, Muslim yang bukan kerabat. Maknanya jiran yang tidak ada pertalian darah dengan kita. Yang ketiga iaitu jiran yang bukan Islam. Okey, kita pergi satu persatu. Jiran Muslim dan kerabat. Jiran itu adalah kerabat kita, ada pertalian darah dengan kita. Okey, hak dia, apa hak jiran sebelah kita tu? Apa hak dia? Hak dia ialah ada 3 perkara. Yang pertama, hak dia sebagai seorang Muslim, hak dia sebagai seorang kerabat, itu ahli keluarga kita, hak dia sebagai jiran. Okay, 3 hak. Apa yang jiran kita berhak dapat? Yang pertama iaitu dia berhak mendapat ketenangan. Dia berhak mendapat ketenangan, dia berhak mendapat keselesaan, seperti memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Contohnya, jangan kita nak panggil, dia ada nama. Tiba-tiba, contohlah kalau kita tak tahu nama dia, jiran kita, contohnya kita baru berpindah dan sebagainya, kita tak tahu nama jiran kita apa. Kita boleh panggil dengan nada atau perkataan yang lembut. Dia juga encik. Kita menggunakan bahasa yang tidak mengguris perasaan. Okey? Bukan contohnya seperti hoi, ataupun dengan suara-suara yang boleh menimbulkan pergaduhan dan tidak keselesaan. Okey, kita beralih ke pula. Okey, seterusnya kita beralih kepada jiran Muslim yang bukan kerabat. Maksudnya jiran kita itu bukan ada pertalian darah ataupun hubungan kekeluargaan. Walaupun demikian, jiran ini mempunyai 2 hak. Okey, 2 hak. Yang pertama, hak dia sebagai Muslim, hak dia sebagai jiran. Okey, kewajipan terhadap jiran. Okey, apa yang jiran perlu dapat ialah memberi nasihat, iaitu mengajak jiran membuat perkara yang baik dan mencegah perkara mungkar. Okey, memandangkan jiran kita adalah Muslim. Tadi kan cikgu ada cakap 2.
hak dia sebagai Muslim dan jiran. Apa yang kita berhak atau apa yang kita perlu buat iaitu memberi nasihat. Nasihat itu contohnya kalau jiran tu ada masalah atau minta pertolongan, kita kenalah ataupun kita mestilah memberi nasihat yang bernas, nasihat yang baik, nasihat yang dapat yang ke arah kebaikan. Untuk yang kedua itu mengajak jiran membuat perkara yang baik. Jangan kita nak tiba-tiba nak ajak jiran buat perkara yang dilarang dan Islam ke apa, dan mencegah perkara mungkar. Apa yang nak ditegaskan di sini ialah kita Islam sendiri untuk mengajak sesama Muslim ke arah kebaikan. Apatah lagi jiran kita yang beragama Muslim. Okey, seterusnya kita beralih kepada poin yang ketiga iaitu jiran bukan Islam. Jiran kita bukan beragama Islam. Okey, mungkin jiran kita tu beragama Kristian, Buddha, Hindu atau apa-apa penganut agama sekalipun dan bangsa yang berlainan. Okey. Walaupun demikian, kita tidak seharusnya bermasam muka, kita tidak seharusnya tidak mengambil tahu hal jiran, buat tidak indah. Okey. Kita sebagai seorang Muslim, kita kena tunjukkan kepada penganut agama lain bahawasanya Islam mengajar kita sebagai seorang Muslim tidak memandang rendah kepada orang yang berlainan agama. Okey. Okey, hak sini ada satu je. Satu hak iaitu hak jiran. Okey. Okey, hak jiran yang pertama iaitu mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran. Walaupun apa yang nak digariskan di sini, walaupun jiran kita agama yang berlainan, kita mesti ambil tahu apa-apa, mungkin dia ada masalah dari segi kewangan, dari segi masalah, apa-apa masalah, penderitaan yang ditanggung oleh jiran. Okey, kalau kita senang, kita dapat membantu jiran. Benda tu dapat mengeratkan silaturahim dan orang yang jiran kita yang bukan beragama Islam akan memandang Islam dengan tinggi, dengan penuh hormat. Hebatnya Islam mengatakan kita supaya saling menghormati. Okey, yang kedua iaitu tidak mengintai aurat jiran. Okey, apabila dah namanya jiran, mungkin kita akan selalu terjumpa atau mungkin jiran tiba-tiba nak sidai kain ke apa. Aurat jiran yang bukan Muslim, walaupun dia tu free hair, dia pakai seluar pendek apa sekalipun, dia pakai baju lengan pendek, sebenarnya tu adalah aurat. Okey, contohnya macam cikgu bagi satu contoh. Contohnya kita perempuan, sebenarnya perempuan macam cikgu perempuan, cikgu nak pergi sidai kain ke, nak pergi buang sampah ke, kan, tapi cikgu tak pakai tudung. Cikgu nampak jiran cikgu yang bukan Muslim. Apa jenis keadaan macam tu? Okey, walaupun dia bukan Muslim, cikgu tetap kena tutup aurat juga. Okey. Dengan bahasa lebih mudah, aurat kita sesama Muslim dengan sesama bukan Islam pun kita kena jaga. Macam tu. Okey, untuk kali terakhir ni kita akan belajar hikmah. Hikmah mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan. Okey. Kebaikan apabila kita mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan. Di sini ada 6. Okey. Ada 6. Okay, yang pertama iaitu hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sesuai, tanggungjawab yang dituntut. Contohnya, membantu ketika diperlukan. Okey. Apa-apa jenis bentuk pertolongan yang jiran
Yang jiran perlukan kita kena selagi kita mampu, selagi tidak melanggar uh, tuntutan agama, kita wajib membantu, kita kena membantu. Okey. Okey, yang kedua iaitu maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat bersangka buruk antara jiran tetangga. Apabila hubungan antara jiran kita baik, apabila baik, tak akan ada bersangka buruk, iaitu atau fitnah memfitnah, yang perkara yang boleh merenggangkan hubungan silaturahim. Okey. Okey, yang ketiga iaitu menasihati bersama-sama dan selesa hidup berjiran kerana saling menghormati dan juga kasih sayang. Okey. Apabila hubungan baik, mesti hubungan jiran-jiran kita akan selesa. Ya. Tak ada tidak sefahaman dan sebagainya. Contohnya iaitu membuat rondaan berkala secara bergila-gila. Okey. Apabila hubungan jiran baik, contoh kita duduk dalam kawasan kampung atau perumahan. Okey. Setiap kampung atau perumahan mesti ada jadual bergila-gila untuk panggil rukun tetangga kan. Rukun tetangga itu untuk menjaga ketenteraman kawasan kampung, ketenteraman kawasan taman. Okey. Apabila hubungan tu terjaga dengan baik, tak ada prasangka, tak ada bersangka buruk dan sebagainya, untuk kita melakukan benda tu sangat mudah. Hubungan pun akan terjaga. Okey. Kita akan senang nak buat jadual untuk bergila-gila. Okey, minggu ni jiran kita giliran beliau untuk membuat rondaan. Mungkin minggu depan giliran kita. Okey, kita dapat bergila-gila. Yang keempat iaitu kemungkaran mudah dicegah dengan mengukuhkan hubungan silaturahim antara jiran. Apabila kita berbuat baik, secara automatiknya hubungan jiran akan baik. Ya, hubungan jiran kita akan kuat, teguh. Apabila teguh, kita tak akan ada prasangka buruk, iaitu kemungkaran ataupun benda-benda yang tidak elok dapat dicegah. Okey, contohnya cikgu bagi contoh seperti mencuri. Mungkin kita balik beraya, balik kampung. Jiran kita yang beragama yang agama lain akan duduk kat situ, akan stay sebelah rumah dia kan, akan stay kat situ. Beliau juga akan tolong jaga rumah kita. Maksudnya kalau ada apa-apa, contoh macam kecurian ke, ada orang pecah masuk rumah ke, dia boleh buat laporan polis dan sebagainya. Benda tu sebenarnya kita saling menjaga. Mungkin giliran dia orang, kita pula yang tolong jaga. Benda tu sebenarnya harus dipupuk, ataunya ia bermula daripada kita. Kita kena tunjukkan sikap baik, kita yang kena ke depan menunjukkan kasih sayang. Baru jiran akan membalasnya. Okey. Yang kelima iaitu melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Okey. Apabila hubungan baik, secara automatiknya masyarakat kita akan bersatu padu, hidup dalam harmoni. Tak ada mungkin ada orang cakap agama ni dapat lain, agama tu dapat lain. Maknanya betul ansur, adil dalam setiap agama. Iaitu hormat menghormati kerana masing-masing menjaga adab berjiran. Okey. Seperti yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Okey. Hormat menghormati walaupun kita berlainan agama, kepercayaan yang berlainan. Okey. Okey, yang terakhir, yang keenam iaitu apa yang kita dapat apabila kita mengamalkan adab berjiran, iaitu dapat
meningkatkan keamanan dan keharmonian kerana semua rakyat memahami tanggungjawab masing-masing. Okey. Apabila kita mengamalkan, semua jiran mengamalkan apa yang cikgu beritahu tadi, masyarakat kita akan berada dalam harmoni. Tak akan ada perselisihan faham antara kaum, tak akan ada ketidakpuas hati dan sebagainya, sebab kita tahu, sebab kita menghormati, sebab kita tahu batas-batas agama masyarakat. Okey. Contohnya iaitu bertegur sapa apabila bertemu. Bertegur sapa. Jangan buat tak tahu je. At least say hi. Macam tu. Kita bertanya khabar dan sebagainya. Apa-apa yang boleh merasakan jiran kita itu, apa yang boleh merasakan jiran itu rasa penting atau kita ada perhatian terhadap jiran. Jiran rasa dihargai. Okey, seterusnya ialah tidak menyebarkan fitnah. Betulnya apabila kita tak puas hati terhadap jiran, tiba-tiba kita beritahu, kita hebohkan kepada kampung-kampung, seluruh taman, jiran sebelah rumah ni buat tu buat ni, tidak itu melakukan perkara yang tak elok. Kalau betul lah jiran kita melakukan perkara tak elok, kita boleh menasihati dengan cara yang berhemah. Okey. Okey, ini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Cikgu harap semua pelajar faham apa yang cikgu sampaikan dan mengamalkan adab-adab jiran. Okey. Cikgu juga ada sertakan link kat bawah untuk soalan kuis. Cikgu harap pelajar dapat jawab lah. Terutamanya pelajar sekolah cikgu. Okey. Sekian saja dari saya, Hazimah Husna Abdul Qayyum. Terima kasih. Assalamualaikum.